Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Okey, jadi kita dapat berjumpa lagi dalam kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi untuk kita, sebelum saya mulakan kelas ataupun cikgu mulakan kelas, saya nak kongsi dulu dengan mencari kata-kata hikmah pada hari ini. Mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, kata-kata hikmah hari ini ialah setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kepentingan itu terlalu penting dalam semua kehidupan. Tanpa kejujuran, hidup sentiasa menjadi mainan orang. Okey, kena jujur. Kita kena jujur. Okey, kalau kita tak tahu, kita kena cakap tak tahu. Jangan kita buat-buat kalau bahasa lah sekali panggil palatau kan. Jangan kita buat-buat tahu. Okey, kena jujur. Okey, sebab bila ada kejujuran akan timbul kepercayaan orang. Bila orang percaya, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, itu saja. Okey, jadi pelajaran kita pada hari ini kita akan sambung untuk topik yang terakhir dalam tajuk masalah panjang dalam panjang jisim dan isi pada saya, iaitu penyelesaian masalah. Okey, jadi apa yang cikgu harapkan kamu dapat pada hari ini ialah kamu dapat menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam kehidupan harian. Okey, jadi untuk bahan rujukan kita pada hari ini boleh rujuk pada buku teks matematik tahun 3 jilid 2 muka surat 81 dan 83. Dan untuk latihan kita pada hari ini kamu boleh buat pada buku aktiviti matematik, okey, tahun 3 muka surat 124 dan 126. Okey, jadi hari ini cikgu nak bawa kamu ke dalam kehidupan lautan. Kita nak berenang-renang, snorkeling. Cikgu bila dah first time snorkeling itu dia macam seronok sangat bila snorkeling dapat kehidupan. Memang cantik betul lah orang kata. Kehidupan dan laut memang sangat cantik. Memang sangat cantik. Jadi cikgu bawakan kita sama-sama kita snorkeling hari ini. Okey, kita tengok ikan sama-sama kita belajar. Okey, jadi kita teruskan kepada pembelajaran kita, iaitu selesaikan masalah. Okey, kita tengok raja satu. Sebelum tu, untuk nak menyelesaikan masalah ini, apa yang kamu kena tahu ialah kamu kena tahu kata kunci yang menunjukkan kepada operasi. Bila ni kamu dapat tangkap kata kunci itu, insya-Allah kamu memang sangat mudah untuk menyelesaikan soalan-soalan ataupun masalah-masalah dalam matematik ini. Okey, jadi kita pergi kepada situasi yang pertama. Rajah di sebelah. Nampak ni rajah ni. Okay. Bila ada rajah, tolong perhatikan betul-betul rajah ini. Tengok dia punya maklumat segala situ. Menunjukkan panjang riben merah. Okay, panjang riben merah. Dan riben biru. Ini riben biru. Yang digunakan oleh Anis untuk membuat bunga riben. Kira jumlah panjang dalam meter dan sentimeter riben yang digunakan. Okay. Jadi sekarang ni kita dah ada maklumat. Ada riben merah, ada riben biru. Dan setiap riben itu ada ukurannya sendiri. Okay, sekarang ni kita nak tahu apa soalan dia. Soalan dia adalah dia nak tahu jumlah panjang, okay, dalam meter dan sentimeter. Okay, sekarang ni kita dah tahu apa soalan dia dan kita nak tahu apa operasi dia. Kita lihat di sini. Okay, operasinya di sini. Okay, bila kamu nampak jumlah di sini, nampak ni jumlah. Jumlah ini merujuk kepada operasi. Operasi apa? Operasi tambah. Okey, kena ingat itu memang setiap kali kelas saya akan tekankan yang itu. Okay, jumlah tambah. Jadi kamu tahu operasinya adalah tambah. Dan apa yang penting, saya ulang lagi sekali, kena buat ayat matematik. Ini namanya ayat matematik. Apa yang penting sangat ayat matematik ini adalah pelan kamu. Okey, supaya pelan untuk apa? Bukan untuk kamu. Pelan untuk kamu juga, tetapi untuk orang lain nampak. Kamu faham ke tak faham? Okey, kalau kamu nak bentang satu projek, kamu mesti ada, kalau kita panggil sekarang ni telah ada proposal. Kamu tanyalah abang-abang kamu yang dah universiti ataupun ayah kamu yang bekerja, dia ada proposal. Proposal inilah proposal dia. Dalam matematik, ayat matematik ni guna sebagai proposal. Okey, bagi orang nampak dulu. Oh, okey, ini cara dia. Oh, kamu faham. Okey. Okay, kemudian baru kita buat penyelesaian dia. Penyelesaian dia tak ada masalah. Untuk penyelesaian sebenarnya, saya tak pentingkan sangat cara kamu nak mengira ni. Yang saya penting ialah ayat matematik ini. Bila kamu dapat ayat matematik ni, saya anggap bahawa kamu memang dah faham lah
Cuma di sini kamu dah boleh buat, tak ada masalah. Cuma kalau kamu salah di sini, maksudnya apa? Kamu kurang latihan. Okey? Bila di sini kamu kira-kira kamu salah, maksud dia kamu buat 8. Jawapan dia 9, kamu buat 8. Maksud dia bukan apa? Bukan kamu tak tahu. Kamu kurang latihan. Itu saja. Kamu dah tahu, kamu kurang latihan. Okey? Okey, jadi selesai macam ni, dia nak dalam meter dan sentimeter. Okey, bila macam ini, macam mana? Kalau kadar buku tab dia selesaikan dulu. Lepas dia selesai, baru dia tukarkan. Tapi untuk tahun 3, tahun 3 tak apalah sebab nanti kamu akan main perpuluhan. Kesian pula kan. Tahun perpuluhan nanti kita akan masuk tahun 4 yang lebih lanjut lah. Jadi kalau ikut buku tab dia selesaikan dulu, kemudian baru kamu tukarkan dia. Tapi kalau saya akan buat macam ni. Saya akan bahagikan dia terus kepada tukarkan unit dulu. Saya memang suka tukar unit dulu. Saya suka susah dulu. Sebab saya tak nak susah kemudian. Biar susah dulu, senang kemudian. Nampak? Tu pepatah kita kata, susah dahulu, senang kemudian. Itu maksud dia. Jadi kita biar susah dulu. Jadi cara susah macam mana? Kita tukarkan ini kepada meter dan sentimeter. Dan ini sentimeter lah, tak ada meter. Okay? Kenapa? Okay, kamu kena ingat, 1 meter adalah 100 sentimeter. Jadi 100 ada 2 sifar. Jadi bila macam ni, 200 kita buang 1, 2. Jadi kita buat garis ni. 235. Okay. 1, 2. Kita akan blok ni. Ini maksudnya rumah meter. Ini adalah rumah sentimeter. Jadi kamu akan dapat macam ni lah. 2 meter 35 sentimeter. Okay. Tambahkan dengan 84 cm. Okey, bila tambah kamu selesaikan rumah ni dulu, kamu akan dapat nilai dia adalah 9, ini adalah 119. Ini 2 meter. Kemudian sini tolak, dia memang panjang sikitlah. Okey, ini akan dapat 19, ini akan tambah 1. Okey, kamu akan dapat 3. Lepas tu kamu dapat 3 meter 19 cm. Okey. Tapi saya lebih kurang je, ni sama juga panjang dia. Cuma saya lebih suka tukar dulu. Okey, supaya saya sudah dapat jawapan. Macam ini kamu dah dapat 319. Kamu pun kata, oh dah betul dah. Tapi sebenarnya kamu tak perasan nombor ni. Sebab tu penting ni ayat matematik. Supaya kamu tahu, okey, soalan dia nak apa. Okey? Panjang lebar yang tu. Okey, yang kedua, sama juga 32 kg. Okey, yang kedua 32 kg. Jisim lili ialah 32 kg. Jisim lili lebih 3 kg daripada jisim akmal. Berapakah jisim akmal? Okey. Ni macam ni kita nak buat. Mula sekali kita kena tahu dia nak cari apa. Dia nak cari jisim akmal. Maklumat dia kata jisim lili lebih 3 kg. Lebih 3 kg. Okey, jisim lili adalah 32 kg. Tapi dikata dia 3 kg lebih daripada akmal. Dia lebih. Jadi akmal kurang. Itu yang kamu kena tahu. Bila lebih di sini, okey, lebih di sini maksud tambah kan. Okey. Tapi kenapa dia jadi tolak? Sebabnya ini lili. Dia nak tahu yang akmal. Sebab tu kamu nampak sini dia tolak. Kalau kamu tengok gambar rajah dia macam ni. Okey, lebih 3 kilo. Lebih 3 kg. Jadi operasinya adalah tolak. Jadi kamu akan dapat nilai dia 29 kg. Okey, seterusnya sambil-sambil saya menerang ni, kamu boleh tengok ikan tu supaya menenangkan. Sebab kita nak ke laut semua tak boleh buat PKP kan. Jadi kita tengok kat sini. Okey, seterusnya. Okey, Tini menyediakan 2 jenis minuman. Okey. 2 jenis minuman seperti jadual di bawah. Okey, tengok jadual sini. Yang penting sekali ialah kamu kena rujuk pada jadual ini. Tengok jadual dulu. Okey, jangan terus buat. Tengok dulu. Dia untuk selesaikan masalah ni kita kena ambil masa. Kita kena relax, tengok betul-betul, kita kena hadam betul-betul dulu. Jadi air bali isi padu dia 3 liter 400 ml. Air sirap bandung 5 kali isi padu air bali. Okey. Ini dah ada kata kunci. Apa itu kata kunci dia? 5 kali. Kali itu apa? Kali itu darab. Bagus, siapa yang dapat tahu? Alhamdulillah. Kali itu adalah darab. Jadi maksudnya 5 darab isi padu air bali. Jadi air bali berapa? 3 liter. Jadi 3 liter 400 ml. Ini dia punya maklumat dia. 5 darab 3 liter 400 ml. Okey, baru kita baca soalan. Hitung isi padu dalam liter air sirap itu. Air sirap bandung.
Pandai-pandai saya tambah pula. Air sirap bandung. Jadi nak cara A ni. Lepas tu dia guna operasi darab. Okey. Dia darab. Tapi dia nak dalam apa? Dia nak dalam liter. Jadi tak ada masalah. Dia nak dalam liter Okey, jadi dia nak dalam liter. Maksudnya kamu darab dulu. Okey. Bila kamu darab, kamu dapat jawapan dalam liter. Okey, jangan risau. Sebab kenapa saya kata darab dulu? Sebab ni dah ada liter. Tak perlu nak tukar. Sebab nanti kalau kamu tukar, boleh. Tetapi kamu akan dapat 3.4. Nanti kan kamu pening pula bila main program. Jangan dulu. Kita buat cara slow-slow dulu. Kita belajar cara slow-slow dulu, ikut peringkat. Okey, answer maju. Okey, yang kedua. Cara yang kedua adalah dia buat macam mana? B dia. Okey, kita nampak saya punya pen. Okey, B dia. Tini mengisi air sirap bandung. Okay, Tini mengisi air sirap bandung ke dalam 8 jug. Berapakah isi padu dalam liter dan mililiter air sirap bandung dalam 1 jug? Okey, nampak ni. Dia isi air dalam 8 jug. Okey, 8 jug. Ini saya nak tekankan. Bila ada soalan macam ni, 8 jug. Bila dia 8 jug ni namanya jumlah. Ini adalah jumlah. Okey. Dan soalan dia nak 1 jug. Bila soalan dia nak 1, ini merujuk kepada bahagi. Kenapa? Sebab dia bagi jumlah, kemudian dia nak 1. Itu kamu kena tahu. Okey, dia bagi jumlah yang besar, tiba-tiba dia nak yang sikit. Itu maksud dia bahagi. Sebab tu kamu nampak soalan dia bentuk bahagi. Dan dia nak dalam liter dan mililiter. Okey, macam mana nak buat? Kamu buat cara macam ni. Okey. Okey, 17 liter. Okey. Lepas tu bahagi macam biasa lah. Contoh dia ada di sini. Guna contoh ni pun dah sesuai dah. Boleh sangat dah buat. Okay. Yang pindah-pindah sini, cikgu harap kamu tahu ya. Pindah sini. Kenapa pindah sini? Ingat ni adalah rumah liter. Rumah liter bila pindah ke mililiter, dia akan jadi 1000. Kenapa? Nota ada 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okay. Itu nota dia. Jadi, bila rumah liter masuk rumah ml, dia tak boleh jadi liter. Kita kalau masuk rumah orang, maka kena ikut cara orang tu kan. Takkanlah kita masuk rumah orang, kita beri salam, Assalamualaikum, pung terus masuk. Orang tu tak jawab apa-apa semua, tak boleh kan. Kita kena beri salam, okey, ataupun sebut hai, ataupun hello, okey. Kemudian boleh tak saya masuk, minta perkenalan dulu, dia bagi masuk, kita duduk. Kalau dia bagi duduk, kalau dia tak duduk, kita kena berdiri dah. Itu namanya. Bukan boleh terus masuk, terus duduk, terus minum air, ataupun terus pergi ke dapur, tak boleh. Okey, jadi bila macam itu, cara kita macam mana cara kita nak bagi kita boleh masuk terus, ialah kita kena jadi keluarga orang tu. Barulah kita boleh masuk. Okey. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada cuba. Kita nak contoh, kita nak lihat contoh latihan ya, contoh latihan. Okey. Contohnya kita akan buat. Okey, yang pertama kita dah kembali ke rumah. Tadi kita dah genang-genang dengan camp semua tu, kita kembali ke rumah untuk kita buat latihan. Sebab takkan nak menulis dalam laut kan. Jadi kita buat balik ke rumah. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Dia kata selesaikan masalah. Hitung jumlah jisim buah nenas dan buah nangka. Okey, kita tengok sini. Sini ada jadual. Kita kena rujuk jadual. Sekarang ni dia nak tahu jumlah. Jumlah operasi apa? Tambah. Bagus. Siapa yang tahu bagus. Okey, tahniah lah. Okay, jadi kita jumlahkan dia. Dia nak dalam apa? Dia tak kisah. Jadi kita buat ikut cara dia, kita jangan ubah-ubah. 4 kg 450 gram. Cikgu, kenapa cikgu buat 4 kg dulu sedangkan 900 di atas? Saya nak senang. Okey, saya biar susah dulu tak apa. Saya nak kemudian senang. Okey, saya tak nak susun ikut soalan tu. Nanti saya susah. Biar saya susah dulu. Okey, tambah. Jadi bila kita tambahkan, kita letak G, jangan lupa kena letak unit. Okey. Sebelum tu kena buat aritmetik. Sepatutnya kena buat aritmetik. Aritmetik dia macam ni dia akan jadi macam ni. Tulis bawah ni lah. 4 kg 450 gram tambahkan dengan 983 gram. Kadang-kadang murid dia tak suka buat aritmetik sebab dia macam rasa renyah. Tapi sebenarnya aritmetik ni sangat penting. Okay, dia salin balik. Dia sebenarnya aritmetik. Kita salin balik daripada soalan tu. Itu saja. Okey. Jadi bila kita selesaikan, inilah ni 3, 1, 10, 14. Sorry, ni 3. Okey, dia dapat
14 1000 Okey, sini akan jadi 4 kg. 3 dan 14. Okey, kemudian ni lebih 1000 Jadi kita tolak 1000, kita akan tambah 1. Jadi jawapan akhir dia kita akan dapat sini 433, sini akan jadi 5. Jadi jawapan dia kita tulis kat sini, okey. 5 kg 433 gram. Okey, itu saja. Boleh? Okey, seterusnya yang kedua, berapakah lebihnya jisim buah nangka daripada buah nanas? Lebihnya. Apa maksud lebih ni? Jangan ingat lebih ni tambah tau. Lebih ni adalah tolak. Bila ada perkataan lebih, saya minta kamu ingat bila keluar soalan yang ada perkataan lebihnya ataupun yang perlu ditambah, lebihnya, itu adalah tolak, bukan tambah. Okey, jadi kita tolakkan ayat matematik dia, buah nangka dengan buah nanas. Okey, jadi 4 kg 450 gram tolak 983 gram. Ini ayat matematik. Kemudian baru kita buat penyelesaian dia. 4 kg 450 gram tolak dengan 983 gram. Okey, kita tolakkan. Okey, sekarang ni kita tengok dulu. 400 tolak 900. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, kita kena minta sebelah, ataupun istilah dia panggil kumpul semula. Tapi kalau saya guna istilah kampung, saya kata minta sebelah. Biasanya cikgu dia akan kata pinjam kan. Saya tak suka pinjam sebab pinjam nanti kena bayar balik. Jadi saya minta elok-elok, insya-Allah orang bagi balik dengan kita punya mutiara kata jujur. Bila kita satu jujur, orang percaya. Jadi bila orang percaya kita minta sesuatu, orang akan bagi. Tu okey, tu dalam kehidupan. Jadi kita minta satu. Bila minta jangan minta banyak, minta satu je. Jadi bila minta satu dia tinggal 3, minta satu. Bila minta 1 kg, bila pindah sini dia akan jadi 1000 kg. 1000 G, sorry. Bila 1000 G dengan tambah dengan 400, dia akan dapat 1400. Okey, baru boleh tolak. Bila tolakkan, kamu tolak macam biasalah. Ini jadi 4, ni akan jadi 10. Sebab kita minta kan. Jadi dia akan jadi 7. Kemudian ni 4, ni dia minta 1, dia akan jadi 3, dia akan jadi 14, dia akan jadi 6. 13 tolak 9, dia akan jadi 4. Jadi kamu akan dapat 3 kg 463 gram. Okey? Okey, seterusnya. Okey, Lina mancuh 2 liter 500 ml mililiter air koko. Dia mengisi sama banyak air koko itu ke dalam 8 bilik cawan. Kira isi padu dalam mililiter air koko setiap cawan. Nampak? Okey. Sekarang ni dia kata dia mengisi sama banyak, yang saya nak tekankan di sini. Okey. Kemudian dia bagi jumlah. Okey. Ini jumlah. Kemudian dia nak setiap. Setiap ni maksudnya satu. Setiap, sebuah, sebatang, sehelai, sepohon, okey, sebiji, seulas, seutas, okey, sejambak, semua se ni maksudnya satu. Bila satu ada jumlah, dia adalah bahagi. Yang kedua adalah perkataan sama banyak, dia adalah bahagi. Jadi kamu buat bahagi 2 liter 520 ml bahagi 8. Itu ayat matematik dia. Okey, penyelesaian ni kita buat sebelah sini. 8 2 liter, ni jarak sikit 520 ml. Jarak sikit sebab ada 3 dia. Okey, jadi 8 darab sifar, kamu akan dapat sifar, tolakkan tinggal 2. Okey, baki 2 ni dah habis kan? Kita pindah sebelah sini. Bila 2 liter pindah sebelah ml jadikan jadi 2000. Sebab tu saya suruh jarak sikit. Okey, jadi kita boleh tambahkan, kita akan dapat 2520 ml, baru kita boleh bahagi. Jadi kita bahagi pula, bagi sikit dulu. 8 bahagi 20, 5 8 darab 3 20, 4 tolakkan tinggal 1, turun 2, 8 darab 1, 8 tolakkan tinggal 4, turun sifar, 8 darab 5,
40, kamu akan dapat sifar. Jadi jawapan akhir dia kamu akan dapat 315 ml. Itu sahaja. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir. Soalan yang terakhir. Kita pergi pada soalan yang terakhir. Okey, iaitu kata sini panjang getah paip kuning ialah 1 meter 35 cm. Panjang getah paip hijau pula ialah 4 kali panjang getah paip kuning. Okey, jadi yang hijau ni 4 kali. Okey, kita tengok sini ya. Bila 4 kali macam mana nak buat? Bila sini 4 kali maksudnya 4 kali. Kali adalah darab. Getah paip kuning adalah 1 meter 35 cm. Okey, ni. Sekarang kita pergi pada soalan. Nyatakan panjang dalam sentimeter getah paip kuning. Okey, getah paip kuning adalah 1 meter 35 cm. Dia nak pergi kepada sentimeter. Macam mana nak buat? Kamu kena ingat nota. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Jadi 1 meter adalah 100 cm tambahkan dengan 35 cm. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 135 cm. Okey? Boleh dapat yang tu. Okey, bila dah dapat yang tu, kita pergi pada soalan yang kedua. Ni soalan pertama Soalan yang kedua, berapakah panjang dalam meter sentimeter getah paip hijau? Okey, jadi macam mana nak buat? Kita darabkan dah di sini. Jadi 4 darabkan dengan 1 meter 35 cm sama dengan meter sentimeter. Buat macam ni supaya kamu tahu soalan ni nak apa. Okey. Kemudian kita darabkan 1 meter 35 cm darabkan dengan 4. Okey, jadi darabkan kamu akan dapat sini 20, 2, 12, 140. Okey, kemudian sini darab 4. Okey, sekarang ni dia lebih tau. Bila sebelah sini dia mesti kurang daripada 100. Ni dah lebih. Jadi bila dah lebih kena tolakkan dengan 100. Bila tolak 100, ni kena tambah 1. Itu saja yang kamu kena ingat. Kalau tolak 200 tambah 2. Kalau 300 tambah 3. Okey. Jadi kamu akan dapat sini 40. Ini akan dapat 5. Jadi jawapan dia adalah 5 meter 40 cm. Okey. Boleh? Okey, bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah kamu boleh buat. Okey, seterusnya saya nak kamu uji kamu pula. Iaitu kita pergi kepada buku aktiviti. Jadi kita kembali ke lautan. Buku aktiviti, buku surat berapa? Buku surat 124, 125 dan 126. Okey, selamat mencuba, selamat menjawab. Cikgu harapkan ilmu yang cikgu sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita minta maaf atas kekurangan. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.